sebanyak berkongsi cerita dengan kita. Siapa sangka daripada sekecil-kecil infaknya, ini menjadi antara menjadi ikon dermawan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan untuk saudara Hafiz Yu. Minta maaf ya, OKU orang terlebih tinggi. Terpaksa adjust sikit mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 早上好 Datuk. 谢谢你. Saya rasa saya cakap satu bahasa yang mungkin kita berdua je boleh faham. Oh, terima kasih. Dan mungkin kita berdua ataupun bertiga je Chinese yang ada dalam kemah bawah ini. Okey. Sedikit kekok. Nak cakap Mandarin tak boleh, takut orang tak faham. Kong tong wow để đừng sách thang. Ya, saya seorang Cina. Dan masih seorang Cina. Sebab itu nama ada Hugh di belakang. Bukan saja letak glamour. Saya memeluk Islam lebih kurang tahun 2009. Yakni lebih kurang 13 tahun lepas. Dan saya berasa saya tapak satu hadiah yang paling besar yang mungkin ramai orang tak boleh tapak seumur hidup ni, iaitu hadiah hidayah, iaitu anugerah yang tak boleh beli dengan wang ringgit, tapi ihsan Allah SWT. Saya minta salutation tapi panjang. Saya tak biasa dengan benda-benda formal, saya orang kampung. Tapi kena baca juga. Okay. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Haji Sulastri, cantik namanya. Pengerusi untuk projek luar biasa kali ini, Prof. Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir ataupun Cikgu Kadir. Yang bahagia Muhammad Fadul Amin bin Muhammad Jaafar, Pegawai Hal Ehwal Islam, Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat. Yang bahagia Tuan Muhammad Hafizuddin, iaitu saya sendiri. Maaf, tak biasa baca skrip. Yang amat bahagia Tuan Haji Samsuddin bin Mak Yasin, Tuan Nazir Korea Masjid Kampung Rincil, Hulu Semenyih. Yang bahagia Tuan Haji Abu Mansur bin Muhammad, Pengerusi Persatuan Penduduk Pandah Tasik Kusumah. Panjangnya. Tuan Nuzaini bin Mufti, lupa tanya kenapa namanya Mufti. Pengarah urusan ZNSA Architecture Venture Sdn Bhd bersama pasukan-pasukan luar biasanya. Yang bahagia Datuk Seri Ahmad Sukimi bin Haji Ibrahim, berangkap bekas pensyarah saya. Pengerusi FNA Builder and Service Sdn Bhd ataupun Sukimi Bhd bersama pasukan-pasukannya. Pengerusi dan wakil surau-surau dan masjid-masjid di dalam Korea, Masjid Kampung Rincil Hulu. Yang pastinya ustaz luar biasa kita yang selalu bergurau senda sampai kena komplain posting dia mengancam, terpaksa delete banyak kali postingnya. Tuan Sheikh Nur Hisham, Tuan Padang, Tuta Combat, Tuan Muhammad Asrin, model Mahat Tafiz dan anak-anak yatim As-Sofa Rincil yang berada di sini. Wakil-wakil media, rakan-rakan AJK Combat, hadirin-hadirat yang dihormati sekalian. Malah baca. Okay. Jadi saya wajibkan diri saya jadi kaya. Kaya and kaya pun ada. Sebab pada umur lebih kurang 12 tahun, saya bukan daripada satu keluarga yang senang sebenarnya. Jadi pada umur sekitar 12 tahun, saya balik rumah. Mak saya menghidangkan saya sepinggan nasi putih dan satu sup kosong. Mak saya bagi tahu saya ini sup ayam. Tapi ayam tak berapa segar, jadi saya dah buang ayam tu. Dalam hati kecil saya, walaupun saya baru umur 12-13 tahun, saya tahu mak saya dengan menipu saya. Dan saya mengambil keputusan untuk menipu balik mak saya. Saya makan nasi putih dan sup kosong itu, yang mungkin letak perenca Maggi ayam itu, sepertinya dia adalah sepinggan sup ayam yang paling sedap di dunia. Tetapi dalam hati saya menangis dan saya sedar keadaan kewangan keluarga kita sekali lagi mengalami masalah. Dan itulah hidup saya daripada kecil sampai ke besar.
Dan semasa saya memakan nasi ayam itu, saya berjanji dalam hati saya, semasa saya dewasa, saya tidak ingin mak saya hidup sebegitu lagi. Dan selepas dari itu, saya pergi ke sekolah. Saya tanya cikgu, macam mana nak jadi kaya? Cikgu tak ada jawapan, melainkan dia tunjuk awak kena belajarlah apa akaunan, ekonomi dan juga asas keusahawanan. Saya baca nampak mengarut je. Minta maaf bagi siapa yang kerja cikgu sini. Saya pergi ke perpustakawan, pusat sumber masa itu panggilnya. Dan tanya librarian di situ, ada ke buku ajar menjadi kaya? Dia kata tak ada, hanya ada buku akau je sini. Saya kata akau kira duit orang, saya nak kira duit sendiri. Macam mana cari duit pun tak tahu lagi nak kira duit orang. Dan kemudian saya pergi ke bookstore, termasuk Popular dan lain-lain, untuk mencari ilmu jadi kaya. Jadi pada usia umur 13, 14 saya sudah familiar, sudah biasa dengan nama-nama besar seperti Bill Gates, seperti Warren Buffett. Nama-nama besar ini sudah menjadi peneman saya. Ketika rakan-rakan saya duduk tengok siapakah itu Naruto, Goku, Dragon Ball berapa biji. Jadi sebab saya nak jadi kaya. Sangat materialistik, biasalah orang Cina macam itulah. Jadi pada tahun 2009, apabila saya 2007 sebenarnya, saya mendapat tawaran sambung belajar. Biasalah kalau orang Cina kaya, dia hantar pergi kolej swasta. Tetapi saya seorang budak miskin daripada kampung di Ipoh, Perak. Jadi saya terima tawaran masuk ke IPTA. Biasalah orang Cina semua pergi US kan. Saya pergi Kelantan. Universiti Malaysia Kelantan, UMK. Dan masa itu, saya tertarik untuk kekal di situ walaupun tampak UMK serba kekurangan, sebab dia ada satu slogan, keusahawan itu teras kita. Entrepreneurship is our trust. Jadi saya rasa, kena bisnes lah macam Warren Buffett dengan Bill Gates untuk jadi kaya. Sesuai lah universiti ni. Dan pada tahun ketiga, saya mengambil keputusan. Satu langkah menuju kegayaan bagi saya adalah untuk memeluk agama Islam, melafazkan dua kalimah syahadah di MAIK, Majlis Agama Islam Kelantan. Jadi saya mendaftarkan keislaman saya di Kelantan. Jadi mohon maaf kalau bahasa Melayu saya ada sikit bahasa Kelantan. Sebab sebelum saya memeluk Islam, saya banyak guna Mandarin dan Cantonese. Dan bahasa Melayu saya memang bahasa Melayu Cina lah yang palak. Dan sekarang pun ada juga sebenarnya. Cuma sekarang banyak campur dengan bahasa Kelantan. Jadi mohon maaf, sini Negeri Sembilan, saya mohon izin kalau Kelantan. Tapi tak mengapa sebab satu meja di situ semua Kelantan dengan Terengganu di meja VIP. Jadi beres okey kan, beres boh. Dan yalah, kita cerita Quran itu benar. Allah itu benar. Allah itu wujud dan Rasul itu benar. Dan sememangnya jikalau Quran itu benar, saya yakin dan saya percaya masa itu, ianya ada segala petua dan formulasi untuk seorang manusia itu hidup. Seperti mana kita mencipta sebuah telefon bimbit, sebuah TV, kita ada buku panduan ataupun manual book, betul? Pencipta tu akan tulis sejelas-jelasnya apa yang ada pada telefon itu, TV itu ataupun kereta yang kita beli. Yalah biasalah, kita tak baca buku manual kan, melainkan bila TV tu rosak. Itu pun selepas ketuk dulu TV kan. Ketuk banyak kali, jadi balik okey lah. Ketuk-ketuk tak jadi, baru cari buku manual di mana. Rupa-rupa dalam balut lagi tak pernah buka. Sama lah macam kita kadang-kadang. Bukan orang sini lah, sini semua ahli syurga. Sama lah dengan orang yang tak hadir majlis hari ni, ada masalah baru buka Quran, betul tak? Sama, bila ada TV ada masalah, baru kita buka buku manual. Dan dalam buku manual itu, pencipta akan tulis segala benda yang ada dalam tu, betul tak? Kalau kereta buku manual tebal gila, macam mana nak guna signal bagi orang tak biasa guna signal. Macam mana nak guna handbrake, tayar, angin masuk berapa, isi berapa. Detail. Dan saya yakin dan saya percaya jikalau Allah itu adalah pencipta kepada manusia, buku manual yang dia gelar sebagai Quran ini sepatutnya ada segala-galanya. Termasuknya macam mana nak jadi kaya.
Jadi saya tak jumpa di bookstore, tak jumpa di pusat sumber. Dan saya cari di Quran. Adakah ada perniagaan yang tidak benar rugi? Adakah ada perniagaan yang pasti akan menyebabkan kita kaya raya? Dan ternyata ada. Ada ayat itu secara jelas menjelaskan cara, formulasi, petua dalam sepatah ayat yang sangat ringkas melakukan satu perniagaan yang tidak benar akan mengalami kerugian, yang tidak akan rugi. Ayat surah itu ada pada surah Al-Fatil ayat ke-29. Seseorang yang mendirikan solat, membaca kitab Allah dan menginfak sebahagian rezekinya yang Allah berikan kepada kita secara sembunyi ataupun terang-terangan, sesungguhnya manusia itu mengharapkan satu perniagaan yang tidak benar akan rugi. Jadi saya jumpa inilah formula. Inilah formula untuk kita kaya. Sebab tak rugi akan jadi kaya. Banyak orang bisnes rugi sebab tu tak kaya-kaya. Jadi selagi kita boleh pastikan bisnes kita tak rugi, maka satu hari kita akan kaya, cepat ataupun lambat sahaja. Dan saya mengamalkan formulasi ini. Sebab saya nampak ini adalah shortcut untuk jadi kaya. Ini adalah satu skim cepat kaya. Bukan macam luar tu. Ini skim cepat kaya yang ditawarkan oleh Allah SWT. Dan banyak lagi skim-skim cepat kaya seperti solat duha dan macam-macam lagi. Dan saya pegang sebab saya yakin dan percaya janji Allah itu benar. Dan mungkin hari ini tuan-puan tengok saya, kita sedekah bermula dengan 1 juta. Hakikatnya tidak. Saya mula melakukan sedekah dengan duit di tangan hanya ada 2 keping yang warna hijau. Bukan warna hijau yang 50. Warna hijau yang RM5. Masa itu saya baru mula Islam. Tak ada masalah kewangan yang cukup besar. Sebab keluarga saya tidak faham kenapa saya memilih Islam sebagai agama saya. Untuk orang di Ipoh, orang Cina di Ipoh, ada satu stereotip ataupun prasangka, saya mohon maaf bagi siapa terasa. Cakap je anak luar nikah, Melayu. Cakap je penagih dadah, Melayu. Cakap je perompak, Melayu. Cakap je mak rempit, Melayu. Di Ipoh memang sinonim Melayu Islam ini begitulah jadinya. Buang anak di tong sampah, di tandas awam. Jadi apabila saya memberitahu keluarga saya memilih agama Islam sebagai agamaku, hidupku, mereka ingat saya akan jadi seperti mereka. Seperti berita yang dibaca-baca. Dan saya mengalami masalah kewangan dan keluarga yang cukup besar sebab mereka tidak ingin sokong saya lagi atas pemilihan agama saya ini. 5 tahun. Tetapi atas landas kebodohan saya masa itu, saya gelar kebodohan, sebab percaya pada surah Al-Fatil ayat ke-29 ini, saya mengamalkan sedekah walaupun saya masa itu lebih daripada asraf. Ada borang merah dihulukan daripada Majlis Agama Islam Kelantan, borang merah permohonan zakat, tetapi saya koyakkan di depan pegawai itu. Saya berikrar di depan pegawai itu bahawasanya saya ada kaki dan tangan. Saya tidak mau jadi penerima wakaf ataupun penerima zakat, walaupun saya adalah 1/8 daripada golongan asnaf. Sebab saat saya menjadi seorang penerima zakat, saya akan tentukan diri saya ada satu tajuk, pengemis kehormat seumur hidup. Saya tak mau jadi pengemis kehormat. Kalau pengemis tak kehormat, duduk tepi jalan, ambil tong. Jadi pengemis kehormat, isi borang zakat di setiap majlis agama. Pergi masuk setiap kelas dan berkilir ke masjid untuk minta sumbangan. Saya tak mau. Saya malu. Sampai hari ini, saya duduk di Kuala Lumpur, lalu di MRT, nampak saya mualaf, saya perlu duit berubat. Sila letak duit di tabung. Saya malu. Saya malu sebagai seorang Cina. Saya malu sebagai seorang Islam. Maka dengan itu, saya tak mau menerima zakat. Dan saya ingin menjadi seorang membayar zakat. Bodoh impian itu masa itu. Sebab saya tak ada duit, keluarga tak support dah duit saya. Dan saya kena cari duit sendiri. Tak ada pilihan, saya kena buat satu perniagaan. Saya buat macam-macam dan hari itu jualan tak laku. Tapi saya berikrar atas diri saya perlu lakukan salah satu daripada 3 formulasi ini.
Baca kitab Allah tak pandai, kita lidah Cina, pelak. Nak belajar alif patah pun ambil setahun, tak boleh baca sok dot. Tengok Quran je nampak itu huruf U, tiga titik. Apa benda ni? Tak angin. Nak hafal Al-Fatihah kena pasang MP3 berulang-ulang untuk hafal guna suara. Tak boleh baca langsung. Bismillah sampai hari ni tak pandai tulis dengan cantiknya macam orang lain tulis. Jadi nak baca kitab Allah susah bagi saya. Mendirikan solat, apalah solat sangat seorang mualaf. Sujud 6 minit pun sakit. Nak bersujud betul ke tak pun tak tahu lagi. Masih dengan kumbang kambing dengan belajar. Jadi saya hanya ada satu lagi tinggal. 2 out dah. Tinggal 1. Menginfakkan sebahagian rezeki yang saya dapat. Jadi masa itu saya hanya tinggal 2 keping RM5. Saya ambil keputusan untuk letak salah satu keping. Keping mana jangan tanya. Salah satu keping RM5 ada di tangan untuk kedabung masjid. Di situ saya memaksa diri saya dan berdisiplin diri saya untuk mengamalkan sedekah. Dan terbukti ayat Quran ni benar. Allah SWT ni wujud. Rasulullah ini adalah Rasulullah. Hari ini bukan sebuah masjid, tetapi bersama-sama dengan staf-staf kaki tangan syarikat saya, pengedar-pengedar syarikat saya, TDC Holding Sdn Bhd, kita telah menyumbang secara langsung dan tidak langsung melebihi 50 buah masjid dan surau di seluruh Malaysia. Masjid Bandar Tasik Kesuma hanya salah sebuah masjid yang kita menyumbangkan daripada 40 yang lain. Dan bilangan ini tengah bertambah dan semakin bertambah. Dan insya-Allah kita nak tambah lebih banyak lagi. Sebab fokus kita bukan di dunia. Itu sebab slogan untuk peribadi saya dan saya sudah bawa untuk seluruh budaya korporat kepada ahli-ahli saya adalah kita nak membina legacy di dunia, istana di syurga. Kita bukan nak membina istana di dunia. Sebab istana di dunia semewah macam mana pun usia kita boleh sampai umur berapa untuk menikmati istana di dunia. Tapi istana di syurga kekal insya-Allah selama-lamanya. Jadi kita nak tinggalkan satu legacy di dunia, bukan istananya. Tinggal istana hanya membuat anak beranak berebut harta. Tak akhirnya tikam menikam, pecah belah, bergenerasi-generasi dendam kesumah. Tetapi tinggal satu legacy di dunia akan dikenang, diabadikan dan disalurkan pahala jariah selama-lamanya untuk istana kita nak buat renovation di syurga. Saya tak tahu di syurga istana boleh buat renovate ke tak ataupun kena minta lesen dengan majlis perbandaran ke tak. Saya selalu impikan satu hari saya boleh bayar deposit. Saya tak tahu mahal macam mana deposit sebuah istana yang berada di tepi sungai susu yang ada di syurga. Sebab di sana hanya ada 2 patang sungai. Nak duduk di sepatang sungai lain tu tak berapa, berat sikit hati. Jadi pilihlah sungai susu. Sebab tu syarikat kita pun jual produk susu. Kita nak bayar down payment bersama dengan jemaah yang bersama dengan TDC Holding Sdn Bhd. Ada sebuah istana, ada sebuah chalet yang tepi sungai. Saya tak tahu berapa banyak down payment dia. Saya tak tahu adakah kena upah arkitek untuk lukis. Saya tak tahu kena bayar lesen cukai premium ke tak. Yang saya tahu, saya percaya dan saya yakin sebab Allah janji. Allah janji kalau kita lakukan satu perniagaan yang tidak pernah akan rugikan, kalau kita lakukan dan beramal soleh, kalau kita tinggalkan 3 perkara di bumi ini, iaitu anak yang soleh, sedekah berjariah, amal ibadah kita. 3 perkara yang kita tinggalkan ini adalah down payment dan juga installment bulanan. Saya tak tahu sana kira bulan macam mana. Installment bulanan kita boleh kita bayar istana di syurga. Jadi mungkin perkongsian saya sedikit pelik bagi ramai orang tak pernah dengar, tapi itulah budak Cina baru belajar Islam guna cara tersendiri. Dan itulah yang kita cuba usahakan. Jadi bagi saya 1 juta ini mungkin banyak bagi ramai orang. Tapi sebenarnya setelah sedikit
kalau berbanding dengan hidayah yang Allah berikan daripada saya, terlampau sedikit berbanding dengan down payment yang kita nak bayar untuk beli sebuah istana di syurga. Jadi semoga lebih ramai lagi orang yang mengikuti. Tukarlah seperti apa yang Datuk Seri Sukimi cerita tadi. Kalau kita daripada Malaysia nak pergi ke Thailand kena tukar baht. Di Malaysia nak pergi menunaikan umrah kena tukar riyal. Apatah lagi kita di bumi, di dunia ini nak pergi ke syurga, kita kena tukar kerensi di sana. Berapa dah kerensi PM Padang Mahsyar, pahala mahsyar yang kita sudah simpan, yang kita sudah tukar, ataupun kita simpan USD lebih banyak daripada pahala di mahsyar. Jadi adakah kita sedia untuk transfer duit kita di sini pergi ke sana? Dan mana tempat money changernya? Dan apa yang kita harus lakukan? Saya yakin tuan-puan lebih tahu daripada saya, mengaji lebih tinggi daripada saya, sebab tuan-puan sangat beruntung, sebab tuan-puan dilahirkan dalam Islam, sejak umur kecil lagi sudah khatam Quran, sejak kecil lagi sudah mengamalkan solat. Saya baru nak belajar mengenali Islam. Semoga Allah menerima amal perbuatan kita semua. Semoga sama-sama kita usaha menginfakkan masa kita, usaha kita, tenaga kita, seperti mana barisan-barisan AJK kompak ini cukup luar biasa. Dan saya berharap ada lebih ramai anak muda yang sama-sama mengikuti bersama proses dakwah Islamiah dan jihad ekonomi Islam ini. Sebab kita perasan generasi sekarang sangat teruk. Dunia sekarang penuh dengan idola. Dunia sekarang penuh dengan celebrity. Dunia sekarang penuh dengan benda yang mengaruh untuk kejar viral. Minta maaf kaya-kaya viral. Kebetulan kena nama sama. Dunia sekarang penuh dengan idola. Tapi sebenarnya dunia sekarang perlu teladan. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan semua, sama-sama kita menjadi teladan. Kita menjadi teladan kepada masyarakat di luar sana. Kita jadi teladan yang baik-baik untuk ke arah kebaikan. Saya yakin tuan-puan di sini mampu lakukan. Kita ada anak-anak tahfiz bersama dengan kita. Mereka ini adalah bakar-bakar pemimpin. Mereka ini adalah bakar-bakar penggoncang dunia dan bakar-bakar khalifah selepas kita pergi. Tak ada siapa boleh hidup lebih daripada 100 tahun di muka bumi ini. Jikalau ada pun tak larat nak buat apa sudah. Maka dengan itu, sama-sama kita sediakan kompak ini kepada generasi akan datang, dan mudah-mudahan pahala usaha kita mengalir sehingga pada mahsyar, sehingga ke syurga, sehingga bila-bila. Saya doakan sama-sama kita usaha, sama-sama kita berjaya, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bahagia Tuan Muhammad Hafizuddin You Abdullah, Wakil Pewakaf yang terbesar, dan perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua, kerana dengan disiplin dan juga keyakinan yang tinggi untuk kita sama-sama membina syurga, membina istana di syurga. Baik, sebelum kita ke acara kemuncak iaitu simbolik membuka tirai scale model, mari dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusia Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembinaan Kompleks Masjid Bandar Tasik Kusuma Komplek, yang berbahagia Ustaz Saiz Muhammad Nur Hisham Tuan Padang, Duta Komplek yang kita sayangi, yang berbahagia AR Nur Zaini Mufti dari ZNSL Architecture Ventures dan Berhad, yang berbahagia Datuk Seri Ahmad Sukimi bin Haji Ibrahim, dan juga yang berbahagia Tuan Muhammad Hafizuddin You, untuk bersama-sama ke pentas bagi kita menzahirkan antara yang akan kita saksikan 20 bulan dari sekarang. Dan ini dia acara untuk kita raikan bersama membuka tirai scale model yang terdapat di dalam itu. Dengan kiraan 3, 2, 1, kita persilakan membuka tirai scale ini yang menjadi rangsangan untuk kita dan juga penghargaan kepada pewakaf sebenar dengan pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kusuma yang akan tersergam indah di balik sana. Muzik ada? Tuan-tuan dan puan, sekali lagi kita berikan tepukan yang gemuruh
untuk semua yang hadir bagi majlis penyempurnaan dan juga simbolik penghargaan kepada pewakaf sempena dengan pembinaan Kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma. So dia ada basement car park. Ya. Oh, luar biasa.